Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pelajar-pelajar tahun 4 untuk kelas PDPR Sirah, kita akan sama-sama buat buku aktiviti. Jadi awak bersedia buku teks dan buku aktiviti. Kalau belum bersedia, pause dulu video. Dah bersedia baru awak sambung play video. Okey, buku aktiviti kita akan buat muka surat yang ada penilaian akhir tahun tu. Penilaian akhir tahun. Muka surat 37. Sebab nanti awak ada peperiksaan akhir tahun. Jadi kita sambil buat penilaian akhir tahun dekat buku aktiviti ni, sambil kita ulang kaji. Muka surat 37. Kalau belum bersedia, pause video. Dah bersedia, baru sambung play video. Sehingga awak dah pun bersedia. 1. Di manakah tempat Nabi beruzlah? Gua Hira, lautan, padang bola, di bumi. Nampak kat sini ada dua jawapan yang boleh diterima. Di bumi dengan Gua Hira. So kalau macam ni berlaku, kat mana satu yang perlu awak pilih? Pilih yang paling tepat, yang paling spesifik, iaitu di Gua Hira. Gua Hira tu kat bumi lah kan. Tapi dia spesifik sikit. Kalau sebut bumi je, luas bumi tu. Kat Malaysia pun bumi kan. Jadi Gua Hira. 2. Siapakah yang menyampaikan wahyu pertama? Malaikat Jibril, Malaikat Munkar, Malaikat Ridwan, Malaikat Atid. Jawapannya Malaikat Jibril. Apa tugas Malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Apa tugas Malaikat Munkar? Menyoal menyoal di kubur. Apa tugas Malaikat Ridwan? Menjaga pintu syurga. Apa tugas Malaikat Atid? Mencatat amalan. Okay. Nombor 3. Di manakah Nabi berdakwah secara rahsia? Rumah Al-Arqam, Kaabah, masjid, rumah Nabi. Dekat mana Nabi buat dakwah secara rahsia? Dakwah secara rahsia Nabi tak buat kat rumah Nabi. Nabi buat dekat rumah Al-Arqam. Apa tu Al-Arqam? Ni nama orang, nama sahabat. Nama sahabat tu Al-Arqam. Jadi dakwah secara rahsia pada mulanya dibuat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. 4. Siapakah kanak-kanak yang mula-mula memeluk Islam? Soalan ni famous. Abu Bakar As-Siddiq, Hamzah bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman. Antara 4 ni mana satu kanak-kanak masa dia mula-mula memeluk Islam? Abu Bakar As-Siddiq tidak. Dia sahabat Nabi. Waktu tu dia dah agak dewasa lah. Dia bukan kanak-kanak lah. Hamzah bin Abi Talib ni pakcik Nabi, bapa saudara Nabi. Jadi Ali bin Abi Talib, ini jawapannya. Ali bin Abi Talib masa dia memeluk Islam, dia sepupu Nabi, tapi waktu tu umurnya masih muda. Dia masih kanak. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi, tapi waktu dia beriman, dia bukan kanak-kanak lah. Jadi kanak-kanak yang masa mula-mula beriman, Ali bin Abi Talib. Ingat soalan ni famous. 5. Di manakah Nabi berdakwah secara terbuka? Tadi secara rahsia, ni secara terbuka. Bukit Uhud, Bukit Safa, Batu Belah. Apa ni? Batu Belah, batu bertangkung ke? Gua Hira. Mana satu?
Nabi berdakwah secara terbuka. Bila datang perintah Allah suruh dakwah secara terbuka, Nabi terus naik ke Bukit Safa. Okey. Bila datang perintah Allah suruh dakwah secara terbuka, Nabi terus naik ke Bukit Safa, memanggil penduduk Mekah terus berdakwah. Menyuruh mereka meninggalkan berhala dan memberitahu bahawa Nabi adalah utusan Allah, untuk menyampaikan, untuk berdakwah, mengajak orang kembali menyembah Allah sahaja. 6. Bilakah berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj? Bilakah berlaku peristiwa Isra' Mi'raj? 27 Rejab 621 Masihi, 3 Muharram 629 Masihi, 12 Ramadan 623 Masihi, 30 Safar 625 Masihi. Kalau awak cakna dengan peristiwa-peristiwa Islam dekat yang kita raikan dekat Malaysia ni, kita pernah juga, kita selalu juga meraihkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Biasa bila ada peristiwa Isra' Mi'raj mesti akan ada ceramah. Dia beritahu bila berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Itu jawapannya 27 Rejab. 7. Di manakah Nabi beruzlah? Sama macam soalan nombor 1 tadi. Gua Hira, Gua Kelam, Gua Tempurung. Satu je lah jawapannya, Gua Hira. 8. Di manakah para sahabat belajar semasa zaman Rasulullah SAW? Kat mana para sahabat belajar? Rumah Rasulullah SAW, sekolah, pondok, rumah. Jawapannya, masa zaman Nabi masih hidup, para sahabat belajar di rumah Rasulullah. Mereka datang ke rumah Nabi, dia tanyalah, wahai Rasulullah, bagaimana ini dia belajar. Selain daripada rumah Nabi, mereka juga belajar di masjid lah. Tapi masjid tak ada kat sini, jadi jawapannya rumah Nabi, rumah Rasulullah. 9. Kaum Yahudi berurus niaga dengan mengamalkan penipuan dan saham, cukai, riba, siksaan. Yahudi mereka berniaga mengamalkan penipuan dan apa? Dan riba. 10. Siapakah nama isteri kesayangan Nabi Muhammad SAW? Siapa? Siti Aisyah, Siti Ruqayyah, Siti Sarah, Siti Khadijah. Isteri kesayangan Nabi Muhammad SAW adalah Siti Khadijah. Sebab Khadijah ni banyak dia punya jasa dan pengorbanan. Antaranya Khadijah lah perempuan, wanita yang mula-mula memeluk Islam. Selain daripada itu, Khadijah juga yang banyak berkorban hartanya di jalan Allah untuk Islam. Muka surat sebelah, muka surat 39. Tuliskan nama orang yang mula-mula masuk memeluk Islam mengikut arahan di bawah. Wanita. Siapa wanita pertama mula-mula memeluk Islam? Baru je saya cakap tadi, Khadijah binti Khuwailid. Tulis. Khadijah binti Khuwailid. Nak tengok buku boleh, orang nak salin apa yang saya tulis ni pun boleh. Kanak-kanak siapa? Ali bin Abi Talib. Sahabat Nabi yang mula-mula memeluk Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Hamba yang menjadi anak angkat Nabi,
Zaid bin Harithah. Al-Harithah. Okey, pause video, tulis jawapan. Dah siap, sambung play video. Next, berapakah jumlah orang yang mula-mula beriman? Orang yang mula-mula beriman pada waktu tu dianggarkan seramai 40 orang. Mengapakah Nabi berdakwah secara rahsia? Supaya orang ramai tidak terkejut. Ramai tidak terkejut. Okey. Kenapa tak terkejut? Apa masalahnya? Waktu tu orang Arab Quraisy, mereka ramai yang menyembah berhala. Manakala ajaran Islam menyuruh untuk tinggalkan berhala. Jadi kalau tiba-tiba ada orang suruh tinggalkan berhala, mereka akan terkejut dan melawan. Jadi sebab tu dakwah Nabi mula-mula melakukan dakwah secara rahsia. Dal, nyatakan 2 isi dakwah Nabi. 2 tapi kat sini ada 4. Apa yang pertama? Mentauhidkan Allah. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Kalau saya laju sangat, awak pause video, salin jawapan. Saya kalau laju-laju nanti video ni jadi lama. Sebab saya dulu pernah dapat feedback, kata murid-murid tak suka video lama. So saya cuba untuk singkatkan lah. Tidak mensyirikkan Allah. Syirik dan Allah. Okay. Dia suruh tulis 2, so kita tulis 2 je lah. Kalau awak nak tulis 4 lagi apa? Lagi 2 adalah percaya kepada balasan baik dan buruk, dan juga percaya kepada hari akhirat, hari kebangkitan. Sebab waktu dulu ramai orang yang tidak ramai orang Quraisy tidak percaya kepada hari kebangkitan. Banyak diceritakan dalam Al-Quran. Orang-orang yang jahil tu dia mempersoalkan, apakah betul orang dah mati tu dia boleh hidup balik? Sedangkan Allah tu maha kuasa. Allah boleh hidupkan bumi yang mati pun Allah boleh tumbuhkan semula tumbuhan. Apatah lagi manusia kalau dah mati, Allah boleh hidupkan semula dengan kekuasaan Allah. Kalau belum siap, pause video, tulis jawapan. Dah siap, sambung ke surat sebelah 40. Kita buat sampai sampai inilah muka surat 41. Okey, muka surat 40. Tulis nama surah yang diterima Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama. Senang sangat ni. Surah apa? Surah Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Okey. Tulis jawapan. Kalau dah pause video, tulis jawapan. Dah siap, sambung. Ba, berapakah umur Nabi semasa beruzlah? Umur Nabi pada waktu itu adalah 40 tahun. Jim, tuliskan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 2. Hafal tak? Kalau tak hafal boleh tengok buku. Kalau hafal boleh tulis. Saya hafal tapi tulisan dia tak berapa nak hafal. So kita tengoklah buku. Surah Al-Alaq, dakwah secara rahsia.
Okey. Nah, ni saya pause video. Awak tulis jawapan. Ayat 1 sampai 2 je dia nak. Sampai sini je. Pause video. Tulis jawapan. Dah siap, baru sambung play. Okey, sehingga awak dah siap. Jim, kita pergi ke Dal. Siapakah Waraqah bin Naufal? Sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah. Apakah agama yang dianuti oleh Waraqah bin Naufal? Agama Nasrani. Nasrani tu apa? Nasrani tu, sekejap saya tulis dulu. Nasrani tu kalau sekarang ni dipanggil Kristian lah. Seterusnya, kalau belum siap, pause video macam biasa. Tulis jawapan, dah siap baru sambung play. Apakah sebab Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hira? Kenapa Nabi beruzlah? Sebab apa Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hira? Sebabnya adalah untuk menjauhkan diri daripada kesesatan kaum jahiliyah. Untuk menjauhkan diri dari kesesatan kaumnya. Pendekkan. Okay, pause video, tulis jawapan, dah siap sambung play. Alright, yang seterusnya. Apakah hubungan Rasulullah dengan nama yang tertera di bawah? Apa hubungan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid? Rasulullah adalah Khadijah adalah isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah. Apakah hubungan Rasulullah? Hubungan Rasulullah dengan ni ke hubungan ni dengan Rasulullah? Kalau hubungan Rasulullah dengan nama yang tertera, maksudnya Rasulullah adalah suami kepada Khadijah. Dia tanya hubungan Rasulullah, bukan hubungan Khadijah. Jadi hubungan Rasulullah dengan Khadijah adalah Rasulullah adalah suami. Zaid bin Harithah adalah anak angkat kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah bapa angkat kepada Zaid bin Harithah. Ijazah Harithah tak ada alif lam rupanya. So yang tadi tu saya tersilap. Kita padam alif lam. Okey. Patah balik. Zaid bin Harithah, Rasulullah adalah bapa angkat. Maaf lah kalau ada bunyi kipas tu, sebab phone saya dia senang overheat. Jadi kena ada kipas nak bagi dia cool sikit. Yang ketiga, Abdul Rahman bin Auf. Apakah hubungan Rasulullah dengan Abdul Rahman? Sahabat. Okey, pause video, tulis jawapan, dah siap sambung play. Alright, muka surat terakhir. Tulis pengertian Isra' Mi'raj. Apa Isra'? Perjalanan malam Rasulullah. Panjang ni tapi tempat dia sikit. Pandai-pandailah tulis. Dari Masjidil Haram ke
Masjidil, awak tak muat, kita sambung ke atas ni, Masjidil Aqsa. Tu Isra. Apa tu Mi'raj? Perjalanan Rasulullah naik ke alam tinggi dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Masjidil sambung ke bawah, Aqsa. Ingat, Isra, Allah, sorry goyang. Isra dia perjalanan straight lah dekat bumi, yang daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini satu, Isra. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik ke alam tinggi. Ba, apakah sebab berlakunya Isra dan Mi'raj? Apakah sebab berlaku Isra dan Mi'raj? Kenapa? Okey, sebab berlaku Isra Mi'raj, dia punya cerita panjangnya, Nabi menghadapi peristiwa tahun duka cita. Apa yang berlaku? Isteri Nabi dengan bapa saudara Nabi Abu Talib meninggal. Kemudian yang kedua, peristiwa hijrah ke Taif. Nabi dengan Zaid bin Harisah pergi ke Taif untuk berdakwah, tapi penduduk Taif dia tolak dakwah Nabi dan suruh budak nakal baling batu dekat Nabi. Jadi Nabi berduka cita. Jadi Allah menghantar malaikat Jibril membawa pesanan gembira dari Allah untuk Nabi diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu sebab berlaku peristiwa Isra Mi'raj. So kita nak tulis macam mana ni panjang-panjang? Kerana Nabi menghadapi duka cita yang amat sangat, ataupun bolehlah macam tu kot, duka cita yang amat sangat, kerana Rasulullah menghadapi duka cita yang amat sangat. Sorry goyang. Kerana Rasulullah menghadapi duka cita yang amat sangat, jadi peristiwa Isra Mi'raj ni adalah satu khabar gembira, nak gembirakan Nabi yang sedang bersedih, iaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pause video, tulis jawapan. Dah siap sambung play. Jim, bilakah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib? Lepas peristiwa Isra Mi'raj ada peristiwa hijrah. Bila Nabi hijrah ke Yathrib, iaitu pada 2 Rabiul Awal. 2 alamak, sorry, silap. Rabiul Awal, tahun 622 Masihi. Dal, pause dulu video, tulis jawapan. Dah siap sambung play. Dal, nyatakan 3 sahabat yang mengikuti Nabi hijrah ke Yathrib. Okey, untuk nama ni, kalau awak tengok dekat buku teks muka surat 37, muka surat 37 dah ada nama dia kat sini, Abu Salamah
Satu, Amir bin Rabi'ah. Dua, isterinya Laila binti Abu Hasmah. Tiga. Kat sini dah ada 3 nama. Awak nak tulis nama 3 kat sini boleh. Awak nak tulis nama lain macam Abu Bakar As-Siddiq, tu pun boleh juga. Okay. Tapi yang mudah ambil nama dekat buku ni lah. So saya tunjuk buku ni, awak pause video, tulis jawapan. Dah siap, sambung play. Okey, sehingga awak dah siap, kita pergi ke soalan ha. Bagaimanakah layanan penduduk Yathrib terhadap baginda? Penduduk Yathrib menyambut Nabi dengan baik. Mereka menyambut kedatangan baginda dengan baik. Yang terakhir, apakah nama asal bagi Madinah? Yathrib. Alright. Siapa yang belum siap, pause video, tulis jawapan. Dah siap baru awak sambung play. Alright, itu sahaja latihan sirah untuk kelas PDPR hari ini. Saya harap sangat awak buat. Ini sebagai ulang kaji jugalah untuk peperiksaan akhir tahun. Terima kasih. Assalamualaikum.